Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang. Harapnya anak-anak permata hati cikgu, murid-murid tahun 3 2021 sudah bersedia untuk belajar. Minta maaf atas kesilapan teknikal yang berlaku sebentar tadi menyebabkan paparan video tidak bergerak, paparan internet tidak bergerak. Jadi orang kalau bahasa istilah ni panggil lag, tiba-tiba dia freeze, dia tidak bergerak. Cikgu bercakap macam biasa di laptop cikgu bergerak, video bergerak, tetapi bila cikgu tengok pada paparan tidak bergerak. Jadi pun cikgu pelik. Cikgu juga mengadakan kelas dalam talian, tapi tidak pernah menghadapi masalah macam ni. Tiba-tiba dengan murid tahun 3 ni, dia tiba-tiba dia jadi bermasalah macam tu kan. Baiklah, kita mulakan kelas kita. Anda perhati dulu. Okey, cikgu mulakan dengan intro terlebih dahulu. Okey, tak apa. Bagi intro ni dah memang ada, kita layan je. Okey. Okey, jadi kita belajar hari ini adalah PDPR Bahasa Melayu tahun 3, PDPR 2.0. Jadi harapnya anda bersedia, cikgu mahu anda sediakan buku teks dan juga buku aktiviti jilid 1. Dua buku itu sahaja yang anda gunakan ketika kelas kita, dan juga buku tulis lah. Buku tulis juga akan maklumkan sama ada buku kecil ataupun buku panjang. Itu sahaja yang anda sediakan sepanjang minggu ini untuk kelas PDPR 2.0 dan juga minggu hadapan. 2 minggu saja kita belajar secara dalam talian PDPR 2.0. Okey. Oh, tak dengar. Okey. Cikgu. Ya, sudah. Okey, minta maaf. Okey, lupa nak buka setting ni. Okey. Untuk sepanjang minggu ini kita akan belajar secara PDPR 2.0 yang mana anda akan menggunakan buku teks dan juga buku aktiviti jilid 1 dan juga buku tulis, sama ada buku tulis itu buku tulis panjang dan juga buku tulis pendek. Itu saja yang anda gunakan sepanjang minggu ini dan juga minggu hadapan sebelum kita mula bersekolah pada 8 Mac. 8 Mac kita akan bertemu dengan cikgu-cikgu semula untuk belajar secara bersemuka di dalam kelas. Baiklah, anda sudah bersedia, lama dah anda sudah bersedia kerana masalah teknikal tadi. Harapnya anda dapat bersabar, cikgu bersabar dengan masalah teknikal. Hari ini kita akan belajar tema 1, kekeluargaan, unit 2, kejayaan keluarga. Tajuknya, mari cuba kemahirannya dengar, tutur. Dengar dan tutur. Dan selanjutnya, standard kandungan kita pada hari ini 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran kita 5.1.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks dengan betul, iaitu kita akan belajar tentang penjodoh bilangan. Jika kita tunjukkan video nanti, anda dengar, anda perhatikan video tentang penjodoh bilangan. Panjang tu video tu, jadi banyak penjodoh bilangan yang anda akan belajar melalui video tersebut. Dan video tersebut juga cikgu akan masukkan ke dalam kelas masing-masing supaya anda boleh lihat apabila anda memerlukan nota tentang penjodoh bilangan. Okay, objektif yang kita capai pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid dapat menggunakan 5 penjodoh bilangan dengan betul, iaitu melalui aktiviti dalam buku aktiviti jilid 1 nanti anda akan menggunakan penjodoh bilangan. Baiklah, ayo kita pelajari sama-sama apa itu penjodoh bilangan dan contoh-contohnya. Video ini anda tonton
dan faham. Tuntut dan faham. Baik.
Jadi baiklah, anda telah melihat tontonan video tadi. Okey, anda telah melihat tontonan video tadi. Okey, minta mohon kepada anda untuk menutup mic. Okey, ada yang membuka mic, bermain maksudnya. Okey, tolong tutup mic. Okey. Okey, jadi cikgu telah tadi video tadi, memang cikgu bagi video itu untuk menerangkan tentang semua jenis penjodoh bilangan yang ada. Lepas tu cikgu minta anda tumpukan perhatian anda, tonton video itu, dekat tepi tu dia ada terangkan bagaimana cekak, bagaimana ekor, bagaimana batang, bagaimana buah, bagaimana pasang, bagaimana bila, bagaimana kawan dan sebagainya. Banyak penjodoh bilangan yang terdapat dalam video itu dan cikgu minta anda tonton dan lihat. Baiklah, rakaman tentang penjodoh bilangan itu sahaja dan cikgu akan masukkan ke dalam dalam YouTube dan anda boleh tonton, anda boleh belajar. Itu cara normal baru kita belajar. Kita banyak menonton video dan melihat. Okey, dan melihat, dia berikan contoh, dia bagi gambar, kemudian dia tunjukkan apakah penjodoh bilangannya. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan cikgu, rakan cikgu iaitu Cikgu Roni Pasla yang telah menyediakan video ini. Susah dia menyediakan video ini menggunakan aplikasi Canva. Cantik hasilannya dan dia memberi kebenaran kepada cikgu untuk menggunakan video ini sebagai PDPR 2.0. Jadi baiklah, kita teruskan. Cikgu mohon anda menutup mic kerana macam cikgu cakap, kita membuat rakaman untuk diberikan kepada rakan anda yang tidak dapat menyertai mak ayah mereka kerja, jadi telefon tak ada di rumah. Jadi pada yang okey, muka surat 12. Tadi cikgu masuk tulis Okey, kita lihat pada muka surat 12. Okey, mohon tutup mic Firdaus. Banyak kali dah Firdaus ni membuka mic. Tolong tutup mic. Okey. Jadi anda tidak perlu buka mic kecuali anda nak bertanya pada cikgu dan sebagainya. Baiklah, lihat pada buku teks muka surat 12. Okey, buku teks muka surat 12. Memang cikgu ingat cikgu ada letakkan muka surat berapa. Okey, lihat tajuknya mari cuba. Okey, ibu, saya ingin membuat album kejayaan keluarga. Tengok pada petikan tu, kita baca sama-sama. Saya mahu menghadiahkannya kepada Abang Nasri. Kemudian ibu jawab. Tengok di sebelah kanan itu ada ibu jawab. Kalau begitu, ibu akan membantu kamu. Apakah bahan-bahan yang kamu perlukan? Firdaus, kenapa Firdaus nak buka mic? Yang menggunakan nama Firdaus ni. Tak perlu buka mic. Okey? Bahan-bahan yang saya perlukan ialah, tengok bahan-bahan kat bawah tu. Ada 3 helai kertas warna, sebilah gunting, sebatang pembaris, beberapa biji butang, sebotol gam. Okey, nampak tak yang diwarnakan dengan warna merah? Yang diwarnakan dengan warna merah itu helai, bilah, batang, biji dan juga botol. Itu ialah penjodoh-penjodoh bilangan bagi bahan-bahan tersebut. Ada se kan? S-E, se. Okey, se bukan penjodoh bilangan. Se ialah kata bilangan. Jadi anda jangan ingat kata seorang, bukan penjodoh bilangan. Yang penjodoh bilangan ini ialah orang. Se itu ialah bilangan yang membawa maksud satu. Se itu satu. Jadi kalau seorang, maksud satu orang je lah. Okey. Kemudian tengok penerangan di sebelah itu ada helai untuk benda yang nipis dan lebar. Penggunaan apakah fungsi bagi penjodoh bilangan tersebut. Bilah untuk benda yang tajam, batang untuk benda yang panjang, biji untuk buah, sayuran dan benda yang kecil. Betul? Anda nampak di situ fungsi-fungsi bagi penjodoh bilangan. Botol untuk benda yang diisi di dalam botol. Jadi anda lihat di situ adalah penjodoh-penjodoh bilangan yang tadi dalam video cikgu dah tunjukkan kepada anda. Kalau siapa yang menonton, dia banyak ilmu dia dapat di situ. Siapa yang main, cikgu nampak di dalam video ada yang main kan. Jadi macam mana anda nak belajar, anda tak nampak pada video itu.
Bukan senang nak buat video tu. Kawan Cikgu Roni Pasra, yang menghasilkannya, susah payah dia menghasilkan untuk bagi murid-murid faham kan. Okey. Jadi kita teruskan. Apakah yang anda perlu lakukan? Ialah anda lihat pada paparan ini, perhatikan betul-betul. Bahan-bahan tambahan adalah seperti manik, okey, seperti manik, pensel warna, jarum, berus warna, cat air, renda dan benang. Jadi, tugasan pertama anda ialah anda menyatakan penjodoh bilangan bagi manik, bagi pensel warna, jarum, berus warna, cat air, renda. Anda nyatakan apakah penjodoh bilangan bagi yang berwarna biru itu. Anda tulis dalam buku tulis kecil, buku tata bahasa kecil, dan anda berikan apakah penjodoh bilangannya. Faham ya? Penjodoh bilangannya. Cikgu tak nak anda tulis se. Contohnya sebatang pensel warna. Kita nak. Se itu adalah kata bilangan. Cikgu nak anda berikan penjodoh bilangannya. Batang pensel warna. Itu anda menunjukkan. Anda faham? Itulah penjodoh bilangan. Okey. Faham arahan cikgu? Tumpukan perhatian semasa cikgu memberikan penerangan. Kerana dengan penerangan ini, anda faham apakah tugas-tugas yang akan anda lakukan selepas ini sehingga pukul 3 petang. Okey. Seterusnya, setelah siap, tampalkan beberapa tempat kosong gambar dalam album tersebut. Cikgu mahu anda salin ayat ini dalam buku tata bahasa yang sama. Isikan tempat kosong itu dengan penjodoh bilangan yang sepatutnya. Boleh faham setakat ini? Ada info bahasa di sebelah itu. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Contoh-contoh itu semua yang dah cikgu paparkan, yang telah cikgu tontonkan pada anda dalam video tadi. Sebab itu video itu penting untuk anda. Semua jenis penjodoh bilangan untuk tahap 1, tahap 2 ada dalam video itu. Itulah penjodoh bilangan yang disoal dalam peperiksaan yang perlu anda tahu. Yang menontonnya, cikgu ucapkan tahniah kerana anda telah menonton dan anda faham dengan penerangan tersebut. Dan selanjutnya, apakah tugas lain yang anda perlu lakukan? Ingat, tugas pertama ialah anda menyatakan penjodoh bilangan bagi perkataan-perkataan yang berwarna biru dalam muka surat 12 ini. Kemudian, aktiviti kedua, anda menyalin ayat. Setelah siap, tampalkan beberapa apa tempat kosong dan tulis juga dalam buku tata bahasa. Yang selanjutnya, apa lagi yang perlu anda lakukan ialah anda lihat latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan kita akan buat di mana latihan pengukuhan? Latihan pengukuhan anda akan buat pada buku aktiviti jilid 1 muka surat 13. Muka surat 13. Tengok buku aktiviti jilid 1 muka surat 13. Okey, senaraikan objek yang terdapat dalam gambar berdasarkan penjodoh bilangan yang diberikan. Tadi cikgu berikan objeknya, anda berikan penjodoh bilangannya. Okey, sekarang dalam buku aktiviti jilid 1 ini diberikan penjodoh bilangan biji, gulung dan ikat. Jadi anda tengok dekat sekitar gambar itu. Cikgu mahu anda memberikan biji. Apa benda yang menggunakan penjodoh bilangan biji? Senaraikan. Ada 3. Senaraikan. Gulung. Apa dia penjodoh bilangan yang menggunakan gulung? Ikat. Apa penjodoh bilangan yang menggunakan ikat? Buah. Apa penjodoh bilangan yang menggunakan buah? Di sini anda akan terfikir, tadi kalau aku tengok video tu betul-betul aku akan faham. Buah tu yang macam mana? Pasang tu yang macam mana? Sebab itulah cikgu suruh anda menonton video itu tadi. Dalam video tu ada penerangan tentang pasang, ada penerangan tentang biji, ada penerangan tentang gulung, dan ada juga penerangan tentang ikat. Cikgu suruh anda baca dan faham, tapi anda mengambil
mengambil jalan untuk bermain. Kenapa ada bermain anak patung? Macam mana nak belajar? Walaupun kita belajar dalam talian, adab ketika belajar itu mesti ada. Duduk, dengar dan faham. Ini bermain anak patung. Kamera anda buka, nak bermain anak patung. Walaupun secara dalam talian. Lepas ni, cikgu tak mahu anda berbuat demikian. Adab belajar itu ada. Cikgu ucapkan tahniah kepada beberapa orang. Cikgu tengok macam Siti Baki, tadi Udania, beberapa orang tengok duduk depan, dengar, teliti. Macam tu dah kita belajar, barulah ilmu yang kita dapat itu kita terima dengan baik, dapat berkat pada ilmu tu. Bukan sambil main. Tapi sekarang bila kita dah buat aktiviti, dah garu kepala. Apa dia gulung? Tadi dalam video ada, aku tak tengok, aku tak tengok, aku tak faham, tak baca pun penerangannya. Aku main anak patung. Nampak? Duduk, dengar penerangan cikgu, apa yang cikgu suruh, tengok, faham. Bukan saja-saja cikgu bagi video tu, untuk anda mendapat ilmu pengetahuan. Boleh anak-anak permata hati cikgu tahun 3, tahun 2021, muka sekolah ni, kita ubah sikap kita, belajar bersungguh-sungguh. Kita perlu lebih berusaha kerana tahun lepas kita banyak benda kita tinggal. Tahun ni kena belajar bersungguh-sungguh, jadi jangan main-main ketika belajar. Okey. Jadi esok cikgu mahu ketika dalam kelas anda boleh buat. Okey, seterusnya lihat pada buku aktiviti jilid 1 muka surat 14. Muka surat 13, muka surat 14. Ada aktiviti yang perlu anda buat sehingga pukul 3 petang ini, iaitu bina ayat menggunakan penjodoh bilangan berdasarkan situasi di bawah. Tadi mula-mula aktivitinya ialah cikgu berikan anda objeknya, anda berikan penjodoh bilangan. Aktiviti kedua diberikan penjodoh bilangan, kemudian anda nyatakan bendanya. Dan aktiviti ketiga pula yang anda bina ayat berdasarkan gambar yang diberi di situ. Contoh, gambar situ anda nampak apa? Nombor 1 ialah bunga. Okey, bunga anda tahu. Bunga tengok video tadi, bunga untuk benda yang berjambak. So, kita panggil sejambak. Itu satu. Jadi, Alia bercadang untuk membelikan nenek sejambak bunga. Jadi, anda gariskan sejambak bunga itu. Okey, gariskan dalam buku aktiviti jilid 1 ini. Kemudian tengok gambar tersebut. Nombor 2 itu gambar apa? Beg tangan. Fikirkan apakah penjodoh bilangan bagi beg tangan dan anda bina ayat berdasarkan pada gambar dan berdasarkan gambar beg tangan. Apa bilangannya? Buat ayat menggunakan penjodoh bilangan yang betul. Jika anda ikuti video tadi, keterangan tentang penjodoh bilangan itu, anda takkan ada masalah untuk mengetahui apakah penjodoh bilangan bagi beg tangan. Bentuk dia macam mana? Ini penjodoh bilangan bagi beg tangan kerana bentuknya besar. Jadi bila benda yang besar, kita guna penjodoh bilangannya apa? Okey. Seterusnya gambar yang ketiga, tudung. Jadi tudung apa penjodoh bilangannya dan bina ayat. Kemudian gambar yang keempat ialah jam. Jadi jam apa penjodoh bilangan bagi jam? Ada dalam video cikgu tadi. Kemudian yang nombor 5, pakaian. Ada baju, ada kain, ada 2. Apakah penjodoh bilangan yang nak kita gunakan? Dan anda perlu membina ayatnya. Cikgu tahu ada kadang-kadang dah berpanjang. Cikgu, kalau pakaian itu penjodoh bilangannya ialah ni. Lepas saya tengok tonton video tadi, saya ingat. Bagus, tanya. Terima kasih kerana anda memberikan sepenuh perhatian semasa kelas. Walaupun secara dalam talian sewaktu PBR 2.0 ini. Baiklah. Dan gambar yang terakhir ialah kasut ataupun selipar. Anda boleh gunakan perkataan kasut ataupun selipar. Yang tepat adalah selipar lah. Benda yang ada 2, apa pula penjodoh bilangannya? Jadi anda bina. Jadi keseluruhannya aktiviti-aktiviti yang perlu anda lakukan. Yang pertama ialah anda perkataan yang berwarna biru dalam buku teks, anda berikan penjodoh bilangannya. Apakah penjodoh bilangannya? Betul?
Kemudian yang kedua, dalam buku dalam tu ada sedikit petikan, ada tempat kosong, Anda salin dan Anda berikan penjodoh bilangannya. Kemudian dalam buku teks, dalam buku aktiviti jilid 1, muka surat 13, diberikan penjodoh bilangan siap-siap, contohnya biji, buah, kan. Kemudian Anda nyatakan benda yang terdapat dalam gambar itu, hanya yang terdapat dalam gambar, bukannya contoh daripada dua gambar. Faham soalan? Dalam berdasarkan gambar itu, berikan penjodoh. Biji, apa dia? Buah, apa dia? Berdasarkan pada gambar. Dan yang ketiga, Anda bina ayat berdasarkan gambar juga, diberikan benda, Anda bina ayat. Adakah Anda faham apakah yang perlu Anda lakukan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan penjodoh bilangan. Sebenarnya ada satu lagi aktiviti cikgu nak buat, iaitu album. Dan Anda buat album sebagai hasil seni anda melintasi kurikulum, tapi dalam masa mungkin tidak mencukupi masa mencemburui kita, jadi anda boleh buat 3 aktiviti itu terlebih dahulu. Cikgu mohon maaflah kerana masalah talian, masalah talian itu di luar jangkaan kita. Tengok bila kita tukar link, alhamdulillah cantik aja dia berjalan, tak ada cikgu jadi keras, kan. Jadi itulah, itu di luar kawalan kita. Jadi itu sahaja penerangan yang cikgu nak beri kepada anda. Sekian sahaja perkongsian ilmu buat kali ini untuk kelas PDPR 2.0 bagi tahun 3 pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok kelas yang sama. Jadi cikgu harapkan kejadian hari ini tidak berulang pada hari esok. Hari esok beradab, anda mengadap anda belajar, taklah main patung, balik-balik patung, letak patung atas bahu dan sebagainya. Tumpukan perhatian semasa cikgu berikan penerangan, cikgu mengajar, dengar apa yang cikgu beritahu dan tonton apa yang cikgu suruh tonton jika cikgu ada menjadikan video, dan siapkan tugasan anda. Baik, sekarang cikgu memberikan ruang kepada anda untuk bertanya. Anda boleh buka mic, tapi kalau kawan anda senang cakap, tak payah anda nak cakap juga. Tutup mic dulu. Dah habis kawan cakap, baru anda supaya suasana itu terkawal. Kerana anda ada 60 lebih. Pada tadi ada sampai 65 orang dalam talian. Jadi beradab. Bila kawan cakap, anda nanti dulu. Tunggu biar anda bercakap. Okey, jika ada apa-apa pertanyaan, cikgu buka pada anda untuk bertanya. Jika ada sebarang pertanyaan. Okey, silakan anda membuka mic dan bertanya kepada cikgu jika ada apa-apa yang anda tidak faham dalam tugasan anda. Baik. Cikgu. Ya, silakan. Muka surat berapa tadi? Muka surat 13, 14. Okey? 13 dan muka surat 14. Okey. Lagi? Ada siapa yang nak bertanya lagi? Sebelum kita tamat kelas? Okey, buku teks buku teks dan juga buku jilid 1. Okey. Buku aktiviti jilid 1 muka surat 13 dan 14 dan buku teks pada muka surat 12. Buku teks muka surat 12, buku aktiviti jilid 1 muka surat 13 dan muka surat 14. Okey. Ada lagi sebarang pertanyaan? Boleh faham apakah yang perlu anda buat? Ingat, video ini anda boleh tonton semula. Okey, cikgu akan buat naik dalam video. Pasang je. Apa dia? Nak tulis pasang ke sepasang je? Kalau yang mula-mula yang berwarna biru itu anda tak perlu menggunakan kata bilangan. Tetapi dalam buku aktiviti itu anda boleh menggunakan se untuk menunjukkan satu. Dan ayat boleh menggunakan se. Cuma dalam buku teks itu yang tulisan berwarna biru itu, cikgu tak nak anda menggunakan se untuk anda tahu penjodoh bilangannya. Tidak lupa menggunakan se. Okey, difaham tak? Okey. Lagi ada apa-apa pertanyaan? Okey, boleh faham Boleh. Okey, alhamdulillah. Jika boleh faham dan tahu tugas anda, insyaAllah anda boleh faham, anda terus buat ketugasan anda, tak perlu tunggu sampai petang ke malam ke. Sekarang anda terus buat sebelum anda mengikuti kelas yang berikutnya. Jadi cikgu merakamkan ucapan terima kasih kepada anda
kerana telah dapat mengikuti telah dapat mengikuti kelas cikgu dengan jayanya pada petang ini walaupun ada masalah teknikal sebentar tadi. Alhamdulillah, cabaran-cabaran yang kita lalui ketika PDPR 2.0 ini. Kita akan berjumpa lagi esok. Esok kita akan jumpa lagi untuk kelas secara dalam talian, secara Google Meet yang seterusnya. Ingat, sediakan buku teks, sediakan buku aktiviti jilid 1 dan juga alat tulis dan buku nota anda. Itu sahaja cikgu rasa. Cikgu mohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kesilapan sewaktu mengendalikan kelas PDPR 2.0 ini. Cikgu mahu anda terus buat kerja anda, buku aktiviti dan juga buku teks yang telah cikgu beritahu tadi. Dan kita jumpa lagi esok. Sekian, terima kasih. Bye-bye.